Assalamualaikum dan salam sejahtera. Detik 8 malam ini bersama saya Rashid Azim. Sebelum itu kita tinjau tajuk-tajuk utama malam ini. 30 lelaki diganggu ketenteraman awam ketika sahur. Teh herba antara minuman pilihan untuk berbuka. Ketika umat Islam lain sibuk melakukan persiapan sahur, lain pula yang dilakukan 30 lelaki yang mendirikan kemah di tempat letak kereta, rumah flat Jalan Taman Medan. Selain leka berpesta dan mengganggu ketenteraman awam, mereka turut bertindak agresif terhadap polis. Jam 3.47. 3.47. Maknanya kali ketiga kita terima komplain. Kali ketiga, 3.47. Kita terima lagi panggilan daripada orang awam tidak puas hati berkenaan bunyi bising yang berkenaan, menyebabkan kereta MPV yang sama pergi sekali lagi ke tempat ni. Dan pada kali ini kumpulan lelaki ini bila diarahkan bersurai, mereka mula bertindak agresif. Jadi bila keadaan agak kurang terkawal, kita minta bantuan daripada beberapa MPV yang lain. Menurut ACP Arjunaidi, pihaknya dimaklumkan mengenai kejadian itu setelah menerima rungutan penduduk sekitar yang tidak tahan bunyi bising muzik. Polis yang memeriksa kawasan berkenaan mendapati kesemua lelaki itu membuat bising dengan memasang speaker dari kereta masing-masing. Dan selepas 3 kali memberi amaran supaya beredar dan berhenti membuat bising, kesemuanya berdegil dan mula bertindak kasar. Ini mencetuskan pergelutan kecil sehingga menyebabkan beberapa anggota polis dan kumpulan lelaki berkenaan cedera. Seorang lelaki berusia 27 tahun berjaya diberkas, manakala baki yang lain melarikan diri. Lelaki yang ditahan itu kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya untuk disoal siasat. Baki yang masih bolos masih diburu. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan kerana merusuh. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. 2 hari lalu, dia berjaya meloloskan diri daripada ditangkap anggota imigresen ketika menyerbu rumah kongsi di sebuah tapak pembinaan di Besut, Terengganu. Namun, awal pagi tadi, lelaki berusia 30 tahun berasal dari Surabaya itu akhirnya ditahan. Pada mulanya berlaku sedikit pergelutan apabila dia cuba melarikan diri. Dia selama ini bersembunyi bersama warga asing yang lain di tapak pembinaan Empangan Perdau, Hulu Besut. Bapa kepada 3 anak ini dikenal pasti melarikan diri dari sebuah tapak pembinaan di Johor Bahru sejak setahun lalu. Dia yang tidak mempunyai dokumen perjalanan dan permit kerja sah memberi pelbagai helah ketika ditahan. Saya ingat takut rompak. Takut rompak? Iya. Itu lari ke mana? Sana tadi. Tak ada, situ bukan hutan tuh. Sebelum ni pernah kena rompak ke kat sini? Ada Johor sana ada. Ha? Ada Johor sana selalu saya. Pasport ada? Ada. Permit kerja ada? Tak ada. Memang tak ada permit kerja? Tak ada. Masuk tanpa lawatan apa? Sosial? Sosial. Tak ada permit kerja, tak buat masuk? Itu hari sudah ada masuk, borang. Masuk bila? Tahun lepas ke tahun ni? Sudah kasih semua duduk. Itu tahun lepas ada banting sana. Jarum. Jarum apa? Itu saya punya tok ya, ada jarum sana. Itu hari sudah buat itu. Bukan, itu masuk itu apa? Mau masuk daftar tapi dia cakap tak boleh. Kamu sudah tinggal lebih masa sekarang ni? Sudah lebih masa. Operasi ini diketuai Timbalan Penolong Pengarah Imigresen Terengganu, Syuhaida Saleh. Turut ditahan warga asing berumur 36 tahun ini yang ditemui menyorok dalam almari. Dalam operasi ini, 6 warga Indonesia ditahan. 80 warga asing diperiksa. Mereka dari Bangladesh, Pakistan dan Nepal. Kesemua yang ditahan dibawa ke Depot Tahanan Sementara Ajil untuk siasatan lanjut. Padah akibat suka menggagu-gugat penduduk setempat. Sekumpulan warga Afrika di kawasan Bandar Baru Ampang digempur pihak berkuasa malam semalam. Ketua Operasi Jabatan Imigresen Selangor, Osman Montil berkata sebuan di kawasan itu dibuat jam 11 malam semalam hasil aduan orang ramai. Dan ternyata kawasan sekitar Bandar Baru Ampang ini sering dipenuhi sekumpulan warga Afrika. Tambahan lagi terdapat sebuah premis minuman untuk golongan ini.
Ketika serbuan, beberapa warga Afrika ini cuba meloloskan diri melalui tingkap. Hasil pemeriksaan kesemuanya adalah pelajar di beberapa kolej swasta di sekitar Lembah Kelang. Kesalahannya tidak memiliki dokumen perjalanan. Namun mereka mendakwa dokumen perjalanan disimpan pihak kolej. Kesemua yang ditahan dibawa ke Ibu Jabatan Immigration Selangor di Shah Alam sebelum dihantar ke depo tahanan KLIA. Teh bunga kekwa lazimnya terkenal dengan khasiat semula jadi yang dicampur herba bagi menyejukkan badan. Malah, air herba itu menjadi pilihan orang ramai untuk dijadikan minuman wajib ketika berbuka puasa. Di Kedah, teh bunga Zaidi jadi sebutan kerana keenakannya. Berkunjung ke Bazar Ramadan di perkarangan Stadium Darul Aman, pastinya mata tertumpu kepada barisan panjang pelanggan di sebuah gerai air. Hajat mereka semata-mata mahu membeli dan menikmati teh bunga Zaidi. Ia diusahakan bapa kepada 3 anak ini sejak 20 tahun lalu. Bagi yang sudah menikmatinya, teh bunga yang dihasilkan mempunyai khasiat dan rasa yang lebih sedap. Jika sebelum ini hanya 4 tong disediakan Zaidi, jumlahnya kini meningkat kepada 20 tong sehari khusus untuk jualan bulan Ramadan. Ya, ayak bunga ni 2 tahun dah. Tang ni lah. Bagi kita tahu dia punya teh dah tu. Dia punya rasa dia tu lah. Memenuhi selera kita. Macam tu je lah. Mereka kata apa kan. Dia memang sedap lah. Tu lah kan. Mungkin lah kan. Mungkin resepi dia kan. Tu yang saya boleh beritahu. Main jom main beli yang bunga. Walaupun batuk lama tapi puas hati. Tu lah. Second time. Hari tu beli last time tu last day puasa. So tak ada nak rasa puas kan. So hari ni try nak beli banyak. Tapi sedap lah dia punya. Daripada yang lain kan. Rasa manis lagi lah. Lagi sedap, lagi madu dia lagi lebih lah. Dia rasa dah lain daripada orang lain lah. Okey. Dari segi kesihatan tu. Kesihatan tu mana okey lah. Sejuk badan ke apa? Sejuk badan lah. Lalu musim panas lah. Eloklah sesuai lah makan ayam. Sesuai bunga tu, musim panas. Jadi berapa bungkus hari ni nak beli? Hari ni saya beli 5 bungkus lah. Dari segi pendapatan, beliau mampu meraih kira-kira RM500 sehari dengan jualan 250 bungkus air teh bunga. Setiap bungkus air dijual pada harga RM2. Istimewa ni dia bila kita minum waktu berbuka puasa ni dia macam hilang dahaga. Lepas tu orang kata apa, dia khasiat dia cerah mata, sihat. Dia menghilang dahaga. Kita puasa sehari, badan kita rasa letih. Dia rasa segak lah. Sejukkan badan. Hari ni saya bawa dalam 20 tong. Saya tambah daripada tahun lepas. Kapasiti dah lebih sikit lah tahun ni. Pasal permintaan ramai. Hari mula ni terus ingat ke orang tak ada, tengok tu dia. Beratuk penuh. Tambah Zaidi, khasiat teh bunga ini menyebabkan penggemar tidak akan melepaskan peluang merasai keenakannya. Ujarnya, ia adalah resepi rahsia sejak dulu lagi dan bercadang akan mengembangkannya lagi perniagaan teh bunga ini ke seluruh negara. Bukan propaganda. Itulah yang ditekankan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal yang juga naib Presiden UMNO tentang isu air yang didakwa dijadikan propaganda kerajaan. Sebaliknya, masalah kekurangan air yang meruncing dirasai sendiri penduduk dan dikuatiri menjejaskan kedatangan pelabur asing di kawasan sekitar yang terkena tempiasnya. Dan ini bukanlah satu propaganda. Kita selaku kerajaan nak menyelesaikan masalah. Tapi malangnya ianya berlaku di negeri Selangor. Kenapa tak berlaku dahulu? Masa Barisan Nasional Pemerintah yang dikatakan syabas penyebabnya. It has nothing to do with syabas. What is important here? I think the main problem is how can we resolve the issues. Masalah kita kena pasti. Nak mengatasi masalah ialah untuk mewujudkan pusat untuk merawat air. Datuk Seri Syafiee Apdal berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Majlis Pelancaran Bubur Lambuk 1 Malaysia Amal Media 2012 di perkarangan Balai Berita NSTP Bangsar. Beliau berkata secara rasionalnya jika kerajaan sengaja mempolitikkan isu terbabit, ia tidak masuk akal. Ini kerana kerajaan negeri Selangor tidak perlu melabur untuk mengatasi masalah itu kerana kerajaan persekutuan mengeluarkan belanja sebanyak 10 bilion ringgit. Jelasnya dakwaan itu sememangnya satu pembohongan dan fitnah.
Semalam Gerakan Prihatin Rakyat Selangor GPRS menggesa kerajaan negeri itu serta Menteri Besarnya Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim mencari jalan penyelesaian segera menangani krisis itu dan bukannya berterusan menunding jari. Detik 8 berehat seketika menyusul selepas ini. 50 rakyat Malaysia akan dibawa pulang dari Syria.